Sekarang kita nak beralih kepada satu topik yang cukup menarik. Keliling kita ni penggunaan air dan sebagainya, dia sangat-sangat rapat dengan kita. Terutamanya apabila kita bercakap mengenai pembentungan lah. Jadi untuk kali ini kita nak bercakap mengenai topik apa, Syo? Ya, topik hari ini kita nak bercakap berkenaan pembangunan lestari untuk kita meningkatkan kualiti perkhidmatan pembentungan. Jadi hari ini dua tetamu di studio kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Datuk Mansur Haji Osman selaku Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Juga di hujung sana kami bawakan iaitu Cik Narendran Anak Lelaki Maniam selaku Ketua Pegawai Eksekutif Indah Water Consortium. Selamat pagi untuk kedua-duanya. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, baik, kita nak bercakap berkenaan dengan sistem pembentungan ini. Mungkin Datuk Mansur boleh kongsikan terlebih dahulu sikit sejarah dan juga pengenalan berkenaan dengan sistem pembentungan di Malaysia ini. Silakan. Okey. Mula sekali terima kasih pada TM kerana menjemput kami, KASA dan juga khususnya ADWK dalam program Selamat Pagi Malaysia ini. Ini merupakan satu perkara yang bagus untuk disampaikan kepada umum, terutamanya tentang evolusi perkhidmatan pembentungan di negara kita. Kalau kita lihat daripada awal, sejak kemerdekaan dulu, sistem pembentungan dulu dengan masa itu jamban curah kita panggil. Jadi ramai orang muda sekarang tidak dapat itu di awal kemerdekaan. Tapi ianya telah berubah dengan begitu pesat. Transformasinya cukup merangsangkan untuk memberi khidmatan yang terbaik kepada negara. Daripada sistem jamban curah pada awal tahun kemerdekaan dahulu, kemudian kita beralih kepada satu sistem pond oxidation. Itu di awal tahun 80-an lah. Kemudian selepas tahun 80-an hingga ke hari ini, maka kita telah sediakan satu perkhidmatan yang mechanical dengan pond. Maknanya dulu masa sistem pembentungan tak ada masa zaman curah itu, maknanya bila waste itu dia tak pergi ke mana. Premis, kemudian pergi rumah. Kemudian sekarang dipindah kepada satu tangki septik. Selepas tangki septik, dia pindah kepada pond, kepada kolam. Dan sekarang ni kolam itu telah di-upgrade dengan kegunaan yang cukup baik. Itu peringkat pertama. Itu dari segi sejarah evolusi lah. Kemudian perkhidmatan pembentungan negara ni, kita lihat dari segi urusan pentadbiran, faktor pentadbirannya. Bagaimana ianya berubah. Dulu ianya bermula dengan Kementerian Kesihatan. Kesihatan. Tapi sekarang ni ada beberapa kementerian yang terlibat terkait urus dengan sistem pembentungan ini. Di antara kementerian itu yang ingin saya sebut, yang pertama ialah Kementerian Pengurusan Kerajaan Tempatan. Kerajaan tempatan, dan yang kedua yang di kerajaan Kementerian Alam Sekitar. Okey, Kementerian Keuangan malah. Kementerian Keuangan sebab hak milik ADWK ni, Indah Water Consortium ini adalah hak milik Kementerian Perbadanan Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ialah kerana tanah. Sistem tanah itu, reserve tanah itu ada hak milik kerajaan kementerian itu. Kemudian KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air ini, yang bertanggungjawab pada ADWK ini, ada tiga agensi yang penting. Yang pertama SPAN, itu untuk Kawaslia dan sistem pembentungan, dan satu lagi Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar iaitu untuk memastikan sistem effluent itu sentiasa terkawal dan Indah Water untuk memberi khidmatan. Ini yang evolusi tentang perkhidmatan. Tadi kita cakap tentang bagaimana evolusi sebelum sejak kemerdekaan sampai ke hari ini dengan begitu transform begitu dengan sistem sistem yang moden sampai hari ini, kemudian struktur yang terlibat, kemudian perubahan yang nyata sekarang ni ialah kalau kita ini dikaitkan dengan ada dua plan yang dilakukan oleh kementerian lah. Yang pertama kita sebut plan Green Technology Master Plan. Ini ialah untuk sebab kita nak jaga kelestarian alam sekitar. Jaga kelestarian alam sekitar. So ADWK memainkan peranan yang cukup penting dalam hal ini untuk jaga kelestarian alam sekitar. Dan satu lagi ialah plan kelestarian alam sekitar yang saya sebutkan tadi. So dua perkara di situ. Yang pertama ialah untuk memberi sektor perkhidmatan yang baik
ya. Dan yang kedua untuk terlibat dalam juga pembangunan teknologi hijau hari ini yang ditekankan oleh pihak kajian. So evolusi dia macam daripada mula-mula memberi khidmat yang di zaman dulu dengan khidmat yang konvensional terus ke khidmat yang moden hari ini ke dalam satu yang kita panggil mechanical pond yang ini dan ini diguna untuk menyumbang ke arah pembangunan negara dalam sektor teknologi hijau dan juga menjamin kelas alam kita. Itu dia punya transformasi. Okey, kalau itu adalah transformasi daripada zaman kemerdekaan sampailah sekarang. Jadi selaku syarikat yang mengendalikan pembentungan di Malaysia ini, apakah hala tuju untuk menambah baik sistem pembentungan yang sedia ada sekarang? Ya, terima kasih. IWK buat masa sekarang mengendalikan lebih kurang 7,200 loji rawatan air kumbahan awam di seluruh semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan jumlah pelepasan efluen terawat adalah sebanyak 6,500 juta liter sehari. Air yang banyak. So, dia bersamaan dengan lebih kurang 2,500 kolam renang bersaiz Olimpik. So, ini adalah satu jumlah yang besar. Dan tanggungjawab IWK ialah mengendalikan kesemua loji ini dan menyediakan perkhidmatan minyak enam cemar tangki septik individu di mana premis-premis yang dilengkapi dengan tangki septik individu. So, dalam mengeksploitasi byproduct yang dihasilkan oleh IWK, contohnya efluen terawat, boleh dikita semula untuk menghasilkan air untuk kegunaan industri. Atas dasar itu, IWK sedang bekerjasama dengan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd. Satu syarikat tujuan khas telah ditubuhkan, Central Water Reclamation Sdn Bhd. Syarikat ini menerajui air pulih guna di mana loji-loji ini kita ada perancangan untuk membina loji air pulih guna dengan loji pertama buat masa sekarang adalah di Setia Alam, Shah Alam, membekalkan 4 juta liter sehari kepada perindustrian Kosan Rubber Glove. So ini menyediakan membantu negara menyediakan sumber air baru untuk kegunaan industri. Sumber air sedia ada boleh digunakan untuk kegunaan manusia. Selain daripada air pulih guna, IWK menghasilkan biogas. Biogas melalui rawatan kita mampu menjana elektrisiti menggunakan gas enjin. Dan produk ketiga adalah enap cemar terawat. Enap cemar terawat kita dalam proses menyediakan baja untuk nursery pokok-pokok bunga dan juga enap cemar ni boleh dijadikan bahan makan untuk projek Black Soldier, sejenis lalat yang menghasilkan lawa. Lawa tu makan enap cemar bersampur dengan sisa makanan. Dan dengan ni kita tidak perlu membayar lebih kurang 100 ke 100.5 ringgit per tan untuk melupuskan sisa enap cemar di tapak pelupusan sisa pejar. So ini antara penjimatan-penjimatan yang dilaksanakan oleh syarikat dan juga menerajui air pulih guna di negara. Okey, itulah orang kata teknologi sekarang kan, dengan juga kajian dilaksanakan ada banyak sebenarnya perkara yang boleh kita lakukan. Mesra alam satu hal dan juga kita boleh menjaga kelestarian alam sekitar seperti yang dikongsikan oleh Tuan Narendra seketika tadi. Okey, Datuk Mansur, baru-baru ini Menteri KASA sendiri yang Muhammad Tuan Iwan ada menyatakan perlu ada pengkajian semula bagi tarif sistem pembentungan ini kerana banyak kos yang perlu ditanggung oleh pihak IWK terutamanya dalam penyelenggaraan, penambahan aset baru dan sebagainya. Bagaimana prosesnya setakat ini? Terima kasih. Ini merupakan satu soalan yang cukup relevan pada masa sekarang ni. Tapi sebelum itu ada dua perkara tadi yang kita nak sebut. IWK mesti dia memberi penguatan yang terbaik, yang efisien kepada masyarakat. Dan yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, evolusi IWK itu bukan saja takat memberi penguatan yang baik, tapi juga untuk terlibat dalam usaha pembangunan negara, terutama sekali dalam industri teknologi hijau, green economy. Alright. Mandangkan pada itu, untuk soalan itu, pihak kementerian dan pihak kerajaan sedang mempertimbangkan dalam proses mempertimbangkan untuk kajian kenaikan tarif ini. Tapi
untuk nak bagi masyarakat lebih memahami keadaan ini, elok juga kalau kita buat perbandingan cas IDWK dengan lain-lain perkhidmatan. Contohnya kalau kita ambil macam kita cas kita cukup rendah. Temuannya macam kalau rumah kos rendah kadar cas dia RM2 satu bulan. Cas dia RM2 satu bulan. Dan itu untuk khidmat yang sambung. Dan kalau untuk khidmat yang seperti yang disebut oleh misalnya tadi untuk nyah henap cemar RM2 juga untuk maknanya dalam satu 24 bulan dalam RM48. Dan RM48 Malaysia. Kalau bagi rumah di kampung ataupun kampung baru RM3. Dan dalam RM3 cas dia. Kemudian premis kuarter RM8. Jadi murah, terlalu murah. Ini kalau nak bagi jelas kalau kita nampak ni, kalau kita tengok kos sebenarnya RM17. Kalau kalau untuk yang sambung tadi yang sambung. Kalau yang nak dalam RM22. Tapi kalau perbandingan yang lebih jelas kalau kita nak tengok, kita bandingkan dengan dengan kadar tarif yang lain. Tarif yang lain. Contoh kalau kita tengok dalam skrin, kalau kita dapat tunjukkan kalau kita bandingkan di seluruh bandar, bandar-bandar di seluruh dunia umpamanya macam kita ambil di Kuala Lumpur, cas kita ialah 7 sen saja dah. 7 sen, padahal penduduk yang padat tapi khidmat kita kalau kita banding umpamanya dengan Copenhagen Denmark, kalau Copenhagen Denmark, cas dia RM2.61 tapi penduduk dia rendah. Ini kita tengok penduduk yang besar, penduduk yang tinggi tapi cas yang rendah. Bandingkan dengan penduduk yang sikit tapi cas yang besar. Itu kalau kita banding di bandar seluruh dunia lah. Kita tengok macam di Copenhagen, di Sydney, di London, di beberapa negara, beberapa bandar dunia. Itu satu aspek. Maknanya cas yang IDWK kena ni dengan khidmat yang diberikan dari evolusi seperti yang kita sebut tadi daripada konvensional hingga ke moden ini dah berubah waktu besar tapi cas dia tu masih rendah. Dengan itu satu. Kalau kita nak tengok lagi dari segi kegunaan yang saya ingat yang gaya hidup pula. Kalau dari segi gaya hidup, kalau tengok kita masyarakat kita tidak ada keberatan untuk membayar umpamanya macam kegunaan Netflix ataupun Astro kita bayar lebih kurang dalam RM42. Satu bulan. Satu tahun mana lebih kurang dalam RM500. Whereas kalau banding dengan Indah Water cas pembentukan tadi, ini RM8. Dengan RM500. Itu kalau kita tengok Netflix. Kalau Maxis guna telefon umpamanya macam tu juga RM58 satu bulan dan satu tahun dalam RM696. Dan begitu dengan Unify RM89 satu tahun RM1,000 dan pembentungan baru RM8. So itu perbezaan kegunaan tentang gaya lifestyle dengan ni dengan cas sebenarnya. So kalau kita tengok dari segi macam pemakanan pun kita bayar umpamanya kalau hari ni kalau kita tengok kita beli aiskrim pun RM8. Kalau dan sekali makan. Whereas this one is satu bulan. So itu perbezaan yang ni dan oleh sebab itulah ini untuk menjamin supaya IDWK dapat memberi khidmat yang terbaik, yang berkesan dan juga terlibat dalam menyumbang ke arah pembangunan negara terutama sekali dalam sektor teknologi hijau dan kitaran semula ataupun circular economy yang kita sebut ini, maka elok jugalah ingat kerajaan mempertimbangkan Cik Narendran, kalau kita lihat dan juga teliti dengan cas yang diberikan itu, RM2 saya kira cukup murah, tetapi berlakunya peningkatan kos dari segala aspek kalau kita lihat di dunia melibatkan peningkatan kos hari hidup dan sebagainya. Jadi dalam
keadaan peningkatan kos sara hidup dengan caj yang begitu rendah ini, bagaimana pihak IWK menjaga kualiti dalam sistem pembentungan kita ini? Ya, terima kasih. Kita masa sekarang menerima dana daripada kumpulan wang simpanan modal pembentungan daripada SPAN untuk membantu kerja-kerja menambah baik, kerja-kerja membaiki logi dan sebagainya. Walaupun kos operasi meningkat, kerajaan masih sedang membantu memberi pampasan kepada syarikat. Walau bagaimanapun, pihak kami telah memulakan inisiatif perniagaan bukan teras. Kabinet telah memberi kelulusan pada Oktober tahun 2020 untuk menjalankan perniagaan bukan teras. Antaranya ialah projek air tebus guna, air kita semula, pemasangan solar untuk mengurangkan tenaga elektrik sebab kita IWK bayar kos elektrik setahun lebih kurang 300 juta setahun. So kita kena cari jalan yang lebih efisien. So antaranya ialah pemasangan solar, air pulih guna, menggunakan nap cemar yang boleh untuk menghasilkan benda lain dan juga projek gas, menghasilkan gas untuk menjana lebih banyak electricity lah. Selain daripada itu, pihak kami juga menjalankan kerja-kerja pelanggaran secara berkala supaya kesemua peralatan kami boleh beroperasi dengan jangka masa yang panjang. Pada masa yang kedua ialah TNB. Kadar TNB adalah tidak sama untuk 24 jam. Tempoh yang kurang off-peak tu, kita menggunakan lebih banyak equipment, kos elektrik. So, kita jimat kos tenaga lah. So, itu antara inisiatif-inisiatif yang kami jalankan. Okey, kita faham apa yang ditanggung oleh pihak IWK sebenarnya. Bila kita dengar apa yang Datuk kongsikan seketika tadi, besar sebenarnya tanggungjawab IWK ini, kos operasi meningkat. Dan kalau kita nak meningkatkan kadar tarif, akan keluar pula suara daripada pihak keluarga Malaysia. Rakyat pula tidak mampu untuk membayar kenaikan dan sebagainya. Jadi, bila kita nak meyakinkan mereka di luar sana, kita perlu memberikan perkhidmatan yang baik supaya mereka rasa lebih yakin sekiranya ada sebarang kadar kenaikan dari tarif pembentungan dan sebagainya, mereka tidak akan berbunyi banyaklah, katanya tidak akan bising banyak. Yalah, kalau kita bandingkan dengan Copenhagen tadi, Datuk, semua sedia maklum bagaimana perkhidmatan yang disediakan oleh di Copenhagen kan, tapi kita tak tahu harganya bagaimana. Jadi, bagaimana pihak IWK untuk memberikan satu persepsi yang baik kepada rakyat supaya memudahkan pihak kasar juga untuk melaksanakan sebarang peningkatan tarif pembentungan dan sebagainya? Terima kasih. Pihak kami dipantau oleh SPAN. Kita ada indeks prestasi diberikan oleh SPAN. So pemantauan kita memenuhi piawaian pelepasan efluen terawat adalah sebanyak 97%. So ini adalah satu pencapaian yang baik untuk syarikat. Ada pelbagai jenis indeks prestasi yang dipantau dari segi penggunaan kos, elektrik, tenaga kerja dan sebagainya. So pihak kami menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan juga menyeru warga lah untuk menyokong usaha-usaha yang dijalankan oleh IWK supaya IWK terus dapat memenuhi kelestarian alam sekitar, mematuhi piawaian yang telah ditetapkan dan ada keperluan untuk menyanap cemar tangki septik tersebut sekali dalam 2 tahun. Kalau tangki septik itu tidak dinyanap cemar sekali dalam 2 tahun, nap cemar yang akan mendap tu akan memenuhi tangki septik dan akan terus keluar ke saliran. Dan ini akan mencemarkan alam sekitar. So hasrat kami sebagai sebuah syarikat menyediakan perkhidmatan pembentungan adalah bukan untuk mengait untung, untuk menampung kos operasi saja. Dan elemen kos operasi yang paling tinggi adalah kos elektrik, tenaga pekerja dan juga pembaikan peralatan mekanikal. Yalah, kita tak nak pipe selalu rosak, selalu bocor kan. Dia akan mengganggu sistem air untuk diguna pakai, terutamanya di kediaman-kediaman lah. Okey, jadi mungkin sedikit harapan daripada Datuk sendiri, mungkin kesedaran untuk Perusahaan Bagi Malaysia berkenaan dengan sistem pembentungan di Malaysia ini secara ringkas, Datuk. Ya, saya ingin bangkitkan beberapa perkara untuk kongsi bersama dengan seluruh rakyat kita lah, untuk memberi IWK memberikan pertanyaan yang terbaik kepada masyarakat. So yang pertama, saya ingat pihak IWK telah menyediakan satu sistem yang panggil e-bill. Jadi saya harap masyarakat kita guna daftar diri dalam sistem e-bill ini supaya mudah untuk kita berurusan dan juga mereka juga berurusan dengan pihak IWK. Itu yang
yang pertama. Yang kedua ialah tentang pembayaran bil pembentungan inilah. Pembayaran bil pembentungan ini oleh kerana kita pergi 6 bulan sekali, so bayar berdisiplin sikit bayar tentang pembayaran bil ini. Saya harap masyarakat dapat disiplin dalam hal-hal pembayaran bil yang dikeluarkan oleh RBK. Dan yang ketiga yang tentang menyenap-enapkan tangki septik ini. Jadi dia hanya berkala. Jadi saya harap masyarakat terutama sekali di kawasan-kawasan dalam luar bandar dan juga di kawasan bandar yang guna tangki septik di premis rumah ini, maka selalu berkala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ialah ini yang mustahak. Bila kita penggunaan di domestik di rumah, kita kadang-kadang kita buang sisa lemak, grease dan dalam salurannya itu. Jadi disiplin sikit yang itu supaya tidak tersumbat saluran itu, supaya memudahkan kerja-kerja pembersihan di tangki kita ada. Dan yang akhir sekali satu lagi yang saya ingat ni, kita juga di IWK kita ada satu galeri. Ini evolusi galeri, kita panggil galeri ni pentungan. Jadi kita galakkan masyarakat untuk pergi melihat galeri kita ini dan dapat memahami sejarah perkembangan transformasi ni sistem pentungan negara supaya kesedaran itu akan mungkin. Terima kasih. Sedikit perincian mengenai pembangunan lestari tingkat kualiti perkhidmatan pembentungan, yang mana kalau kita ikutkan negara kita telah merektifikasikan SDG iaitu Sustainable Development Goals, dan juga antara yang ditekankan adalah SDG yang ke-6 Clean Water and Sanitation. Itu adalah antara yang telah pun diberi fokus dalam perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Mansur Haji Osman iaitu Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, dan juga Narendran Anak Lelaki Maniam iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Indah Water Consortium sudi bersama-sama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya.